mengimbas kembali kepada MOU di antara Dewan Perniagaan Kuala Lumpur dan FRIM. Terdapat dua aspek yang telah pun dipersetujui, iaitu pengurusan taman yang merangkumi Taman Botani Perdana, Taman Koleksi Khas iaitu Taman Dusun Bandar, dan Taman Rimba Bukit Kerinci serta Taman Rekreasi Awam. Yang keduanya, pengurusan hutan bandar pula merangkumi pengurusan pokok rendang dan pembangunan lanskap bandar. Dan MOA yang akan ditandangi pada pagi ini adalah untuk memperincikan lagi skop yang telah disetujui oleh pengurusan taman. Oleh itu, melalui perjanjian ini menantikan kaki tangan kontrak yang melibatkan skim penyelidikan terdiri pada 3 orang pegawai penyelidik berjawatan Q41 dan 2 orang pembantu penyelidik Q17. Kesemua jawatan akan dilantik melalui PRIM dan akan dilatih dan diajar oleh PRIM bagi mengendalikan herbarium, termasuk kerja-kerja pengutipan spesimen dan juga di lapangan, penyediaan spesimen yang dikeringkan, kemudian penyimpanan spesimen yang serta pengurusan herbarium itu sendiri. Dalam masa yang sama, demikian sedang membangunkan sebuah herbarium yang akan dilengkapkan dengan peralatan yang sesuai untuk membolehkan kita melaksanakan fungsi ini. Yang merupakan salah satu daripada usaha kita untuk melengkapkan Taman Botani di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Selain daripada itu juga, kandungan MOU ini juga, NOA ini juga akan merangkumi kajian penilaian pelbagai bio di Taman Botani Perdana. Kajian ini melibatkan inventory, penilaian status, pemilihan pokok serta sekaligus menyediakan spesimen herbarium untuk semua koleksi pokok yang lengkap di taman ini. Jadi sudah semestinya dalam hal ini yang berbahagia Dr. Latif dan angkatan daripada FRIM mempunyai upaya membantu Dewan Perniagaan Kuala Lumpur untuk membolehkan kita menjadikan Taman Botani the real scientific botanical garden of Kuala Lumpur. Inilah yang perlu kita buat. Di samping itu, kita juga akan melihat kepada program perhutanan semula Taman Rimba Bukit Kerinci, di mana usaha-usaha ini sedang dipergiatkan untuk membolehkan kita mengembalikan semula taman-taman yang mempunyai ciri perhutanan yang sempurna, bagi membolehkan kita mengekalkan struktur tanah dan hidrologi di taman berkenaan sebagai perancangan pembangunan perhutanan semula ini dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, perjanjian ini juga merupakan perjanjian yang akan dapat melihat kepada sebuah lagi kawasan, itu kawasan Kampung Bohol sebagai kawasan rekreasi. Kawasan ini merupakan kolam takungan banjir yang merupakan bekas aktiviti pengorekan pasir. Kemudian kawasan ini merupakan kawasan yang agak luas, 97.49 ekar, dengan kerjasama PRIM akan dipulihkan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok yang berkaitan dengan kawasan-kawasan seperti ini. Di bawah perjanjian ini, DPKL akan menyalurkan 1.137 juta kepada PRIM secara berperingkat selama 3 tahun, iaitu dengan jumlah sebanyak RM379,041.70 setahun kepada PRIM bagi tujuan apa yang kita namakan sebagai perkongsian kepakaran dan juga nasihat daripada Pak PRIM. Selain daripada PRIM, DPKL juga mewujudkan kerjasama dengan agensi lain seperti Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia serta Perhilitan melalui program perhutanan semula Taman Rimba Bukit Kerinci, yang juga bukan sahaja melibatkan jawatan-jawatan ini, juga PRIM juga dimasukkan bersama. DPKL juga sedang dalam penyediaan dokumen untuk membentuk kerjasama bersama dengan MARDI di bawah skop Pertanian Bandar dan Taman Dusun Bandar. Jadi kami untuk makluman Datuk Seri dan tuan-tuan semua sekian, bahawa sekarang ni kita telah pun ada program sahabat Taman Rimba Kerinci, sahabat Taman Kejiran Air Panas dan sahabat Taman Pudu Hulu. Kami akan memperluaskan program sahabat ini menjadi gerakan bersama Kuala Lumpur. Dan akhirnya saya berdoakan kepada Allah SWT supaya MOA yang di antara Dewan Kuala Lumpur dan PRIM akan mendatangkan kebajikan kepada kita,
dan generasi yang akan datang. MOA ini merupakan satu gerak rintis di mana Frame dalam masa 5 tahun ingin mencadangkan pada DBKL menjadikan semua taman-taman di DBKL sebagai stesen penyediaan Frame. Dan bagi saya, sekiranya kita tidak melibatkan berkuasa tempatan dan DBKL khususnya, maka taman-taman kita hanyalah bercorak landscape dan tidak berdasarkan biodiversity sebenar. Bila kita mengambil teman-teman asing sebagai pokok landscape, kita terlupa kita memperkenalkan satu penyakit yang lain kepada ekosistem yang sedia wujud di Malaysia. Jadi bila Dato' Bandar kata dia nak taman tu balik, dan saya pula memikirkan patut jadi research station, kita naikkan taraf semua pokok-pokok kita menjadi pokok landscape. Satu lagi saya sebutkan ialah mungkin kita akan usahakan selepas tahun depan kita inventory semua pokok dan kita pastikan pokok-pokok mana yang terancam, keunikannya, sejarah dan sebagainya, kita labelkan dan kita pastikan semua perawat yang datang dia boleh SMS kat nombor kat pokok tu dan dia tahu pokok tu pokok apa. Ya, dan kita dari sistem tu di Frame develop 2 years ago, di mana daripada RM1 yang orang hantar untuk SMS, mana mungkin 7% balik kepada Dewan Raya untuk maintain balik. Ya, 3% tu kos-kos lain. Inilah kepentingan biodiversity dan mudah-mudahan untuk biodiversity kita akan terus kekal, dan saya sambut baik, saya hormati DBKL kerana usaha-usaha sebenarnya menjamin kelestarian biodiversity Malaysia masa akan datang. Sekali lagi terima kasih atas undangan, terima kasih atas sokongan dan dukungan untuk menjayakan ilmu ini, dan insyaAllah kita akan terus komited, bukan kerana DBKL tetapi kerana kita sayangkan Malaysia, kita sayangkan khazanah alam yang sudah ada, dan kita pastikan Malaysia terus komit, we walk the talk every time we sit dekat international area. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi usaha yang cukup bersifat kolaboratif dengan pihak Frame, lanjutan daripada 28 Mac 2013 yang lepas, di mana kita mengadakan MOU untuk bersama rapat dengan Frame bagaimana nak membangunkan hutan termasuk juga taman botani. Tujuan kita mengadakan ini adalah untuk membolehkan kita kemaskan usaha-usaha untuk pengurusan taman dan pengurusan taman hutan bandar. Jadi ini merupakan penekanan yang kita berikan kepada Kuala Lumpur untuk menjadikan Kuala Lumpur bukan sahaja sebagai satu bandar yang boleh dilawati untuk tujuan shopping dan sebagainya, tapi juga merupakan bandar yang mengekalkan ataupun mengutamakan biodiversity. Itu kita melihat bahawa pengurusan taman kita ada 14 park di seluruh Kuala Lumpur, dan kita ada 2-3 jenis taman botani kita dah ada, taman dusun bandar kita pun dah ada, dan taman yang bersifat rekreasi pun kita ada. Kalau kita boleh gabungkan itu di bawah pengurusan taman dan pengurusan hutan bandar yang baik, ini akan merupakan satu langkah yang wajar. Di bawah agreement ini, kita akan melihat secara khusus kepada taman botani, di mana kita akan memperkukuhkan struktur taman botani ini dengan melantik pegawai-pegawai dan kaki tangan daripada Frame yang akan kita gajikan mengikut kontrak yang akan ditetapkan bersama. Kemudian daripada situ kita akan membangunkan herbarium. Kemudian kita akan memberikan juga tumpuan kepada taman kualiti khas. Taman kualiti khas ni
untuk merangkumi kajian kesuburan pokok dan tanah serta pengenalan kepada spesies baru. Untuk taman Kualiti Sekah ni ialah taman rimba kita di Kerinci. Yang dulu kita dah buat pelancaran dan sekarang kita akan meningkatkan koleksi pokok dan sebagainya. Dan satu lagi adalah Taman Rekreasi Awam. Ini juga kita akan lihat bagaimana kita rebranding balik taman-taman ini dan menjadikan iconic places yang dikunjungi. Doktor-doktor nanti pun kita tadi ada pokok-pokok yang terancam dan ini memerlukan satu pengurusan pokok-pokok yang baik. Dan inilah yang kita akan cuba buat untuk Kuala Lumpur. Pengurusan lanskap bandar, sekarang ni banyak orang melihat bahawa pengurusan bandar dan lanskap di bandar ni perlu. Kemudian kita akan menjalankan kajian biodiversity untuk merangkumi inventory spesies pokok, penilaian pokok sedia ada serta keperluan-keperluan botani dan juga ekologi. Yang ketiga, kita akan menjalankan kajian vegetasi, tanah dan hidrologi di Taman Rimba Bukit Kerinci yang saya maksudkan tadi. Dan yang keempat, menjalankan kajian tanah di dua taman yang dulu dah keluar dalam surat khabar tu, mengenai ketidaksuburan taman taman dusun kita. Satu lagi yang bagus kita akan juga tengok balik, iaitu Taman Rekreasi Kualam Takungan Banjir Kampung Bohol. Ini yang baru. Ini Taman Rekreasi Kualam Takungan Banjir Kampung Bohol untuk membolehkan kita membuat pemulihan tanah. Jadi kita akan jadikan sebagai satu daripada tambahan kepada taman-taman yang sesuai untuk dibuka kepada publik. Jadi kita memerlukan kajian apa tanah-tanah pokok-pokok yang sesuai yang boleh kita bangunkan secara bersama dengan pihak PRIM. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pihak dan Kementerian kerana kami very aggressive in having this kind of collaborative cooperation, dan we hope that by having this kind of arrangement we can do something for Kuala Lumpur, especially enhancing the status of our botanical garden juga taman. Jadi sekali lagi saya cukup komentar dan terima kasih.